Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugasan 1 bagi mata pelajaran Penaksiran Pembelajaran FCE 3502. Kami dari kumpulan Guru Inovasi akan membentangkan tugasan 1 iaitu penggubalan instrumen penaksiran alternatif. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syazwani Husna binti Muhammad Sofian, saya Normanisa binti Ismail dan Adibah Faika binti Muhammad Rosli. Dalam pembentangan ini, terdapat 7 isi kandungan yang diketengahkan iaitu mata pelajaran, tajuk, hasil pembelajaran, arahan penaksiran alternatif, rubrik, contoh hasil penaksiran pembelajaran dan rujukan. Mata pelajaran yang kami pilih ialah Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Tajuk atau topik kita pada hari ini ialah pengurusan sumber kewangan keluarga. Seterusnya, hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat pertama, menyatakan kepentingan pengurusan sumber kewangan keluarga dengan lebih jelas. Kedua, menerangkan kaedah penyelesaian masalah pengurusan sumber kewangan keluarga dengan lebih bijak. Dan yang ketiga, menghasilkan rancangan belanjawan keluarga dengan lebih cermat. Arahan tugasan penaksiran alternatif kita pada hari ini ialah lakukan aktiviti secara berkumpulan. Andaikan kumpulan yang dibentuk merupakan satu keluarga nuklear iaitu terdiri daripada seorang bapa, seorang ibu dan anak-anak. Bincangkan dan sediakan contoh bajet bulanan keluarga anda berdasarkan masalah yang diberikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Persembahkan contoh bajet tersebut dalam pembentangan. Melalui aktiviti ini, anda akan diterapkan dengan ciri berdaya tahan, kerja berpasukan, mahir berkomunikasi dan bermaklumat. Saya, Adibah Faika, akan meneruskan bahagian rubrik pula. Bagi rubrik penaksiran alternatif berasaskan projek ini, kami memilih rubrik analitik. Dalam rubrik analitik, terdapat 7 kriteria dan 3 tahap prestasi yang akan dinilai dalam penaksiran alternatif ini. Di tahap prestasi lemah, pelajar akan mendapat 1 markah. Manakala bagi tahap prestasi memuaskan, pelajar akan mendapat 2 markah. Dan akhir sekali untuk tahap prestasi yang cemerlang, pelajar akan mendapat 3 markah. Maka, jumlah keseluruhan bagi penilaian alternatif berasaskan projek ini ialah sebanyak 21 markah. Baiklah, sekarang kita akan telusuri satu persatu kriteria yang dinilai. Bagi kriteria yang pertama, yang dinilai adalah dari aspek kebolehan menyelesaikan masalah. Bagi kriteria lemah, pelajar kurang berkebolehan membuat rumusan idea menyelesaikan masalah dengan tepat dan membuat keputusan. Bagi kriteria memuaskan, pelajar masih berkebolehan membuat rumusan idea menyelesaikan masalah dengan tepat pada tahap sederhana. Akhir sekali, pada kriteria cemerlang, pelajar amat berkebolehan membuat rumusan idea, menyelesaikan masalah dengan tepat dan membuat keputusan dengan bijak. Seterusnya, bagi kriteria yang kedua dinilai dari aspek pengurusan masa. Bagi pengurusan masa yang lemah, pelajar menggunakan masa yang diperuntukkan dengan kurang memuaskan. Selain itu, bagi kriteria memuaskan adalah pelajar menggunakan masa yang diperuntukkan dengan sederhana. Akhir sekali, bagi kriteria yang cemerlang, pelajar menggunakan masa yang diperuntukkan dengan tepat dan menepati masa. Kriteria ketiga dinilai dari aspek teknik penyampaian. Teknik penyampaian yang lemah adalah pelajar kurang memberi penyampaian yang jelas, sukar difahami dan kurang lancar serta tidak yakin dalam menyampaikan bajet bulanan. Selain itu, teknik penyampaian yang memuaskan adalah pelajar dapat memberi penyampaian yang jelas, boleh difahami dan lancar serta keyakinan yang sederhana dalam menyampaikan bajet bulanan.
Akhir sekali adalah teknik penyampaian yang cemerlang, iaitu pelajar dapat menyampaikan contoh bajet bulanan dengan sangat jelas serta penyampaian yang sangat lancar dan berkeyakinan tinggi dalam menyampaikan bajet bulanan. Kriteria seterusnya adalah kriteria kerja berpasukan. Bagi kerja berpasukan yang lemah, pelajar kurang bekerjasama dalam kumpulan dalam membincangkan idea dan masalah. Seterusnya, kerja berpasukan yang memuaskan, pelajar kerjasama dalam kumpulan dalam membincangkan idea dan masalah adalah sederhana. Bagi kerja berpasukan yang cemerlang, pelajar kerjasama yang cemerlang dalam kumpulan. Idea-idea yang diberikan oleh setiap ahli, bijak mengendalikan perbincangan, memberi maklum balas dan berkongsi maklumat. Saya Syazwani Husna. Saya akan menyambung kriteria yang kelima dalam rubrik iaitu organisasi maklumat. Bagi kategori lemah, susun atur dan pengiraan bajet bulanan lemah dan kurang mengaitkan bahagian dengan bahagian yang lain secara logik, relevan dan sistematik. Bagi kategori 2, memuaskan, susun atur dan pengiraan bajet bulanan memuaskan dan hanya mengaitkan beberapa bahagian dengan bahagian yang lain secara logik, relevan dan sistematik. Bagi kategori 3, cemerlang, susun atur dan pengiraan bajet bulanan yang sangat jelas dan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik, relevan dan sistematik dengan baik. Bagi kriteria keempat yang terdapat dalam rubrik ialah keaslian. Bagi kategori lemah, menggunakan idea orang lain tanpa sebarang pengolahan sendiri. Bagi kategori memuaskan, menggunakan idea orang lain dengan membuat pengolahan sendiri. Bagi kategori cemerlang, menggunakan idea sendiri secara menyeluruh. Dan kriteria terakhir yang dinilai adalah berdasarkan penguasaan isi kandungan. Pada tahap 1 iaitu tahap lemah, kefahaman tentang penganggaran belanjawan pada tahap minimum dan tidak dapat memberi respon semasa sesi soal jawab. Pada tahap kedua, tahap memuaskan, kefahaman yang menyeluruh tentang penganggaran belanjawan bulanan dan dapat memberi respon semasa sesi soal jawab tetapi tidak teratur. Dan pada tahap ketiga, tahap cemerlang, kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang penganggaran belanjawan bulanan pada tahap cemerlang dan dapat memberi respon semasa sesi soal jawab dengan jelas dan teratur.